Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupigo. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik yang sangat-sangat relevan untuk beberapa bulan ni. Topik tentang apa? Topik tentang cryptocurrency, ataupun lebih tepat lagi, macam mana pelaburan di dalam cryptocurrency ni boleh menjadikan seseorang tu jutawan dalam sekelip mata. Itu adalah kisah perkongsian kita pada hari ini, sebab ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Ingin saya ingatkan, jangan kita cepat terpengaruh untuk melabur di dalam cryptocurrency sebab kita dengar orang-orang ni untung. Realiti dia, orang-orang yang rugi di dalam cryptocurrency ini tidak dilaporkan di media. Padahal orang-orang yang rugi ni lebih banyak daripada orang-orang yang untung. Dengan erti kata lain, pelaburan cryptocurrency sangat-sangat berisiko tinggi. Ingin saya jelaskan sedikit tentang cryptocurrency kepada mereka yang tidak tahu. Cryptocurrency ini adalah sebuah jenis mata wang digital ataupun mata wang yang digunakan di atas talian. Ia akan dibeli secara digital, ia akan ditukar secara digital dan ia akan dijual secara digital. Semua proses pertukaran jual beli cryptocurrency ini berlaku di atas talian ataupun digital. Dan proses ini tidak dapat dijejaki oleh sesiapa pun. Contohnya, kalau kita gunakan duit kertas ataupun dikenali dengan terma fiat, bank boleh nampak pergerakan keluar masuk duit kita. Tapi kalau menggunakan cryptocurrency ni, tiada siapa yang tahu di mana kita belanjakan duit kita, tiada siapa yang tahu di mana kita menghantar duit kita. Dengan erti kata lain, ini adalah satu cara jual beli yang tersembunyi. Itulah secara asas cryptocurrency. Dan orang pula boleh melabur di dalam cryptocurrency ni kalau harga cryptocurrency itu naik, pelaburan mereka akan turut naik. Tetapi kalau harga cryptocurrency itu turun, pelaburan mereka akan juga turut turun. Dengan erti kata lain, sekali lagi pelaburan di dalam kripto ni sangat-sangat berisiko tinggi. Dan berbalik kepada topik kita pada hari ini bukanlah untuk mengajak anda, untuk mempengaruhi anda melabur di dalam cryptocurrency. Ini hanyalah perkongsian untuk berkongsi kisah-kisah orang yang menjadi jutawan segera melalui pelaburan di dalam cryptocurrency. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan video kita pada hari ini. 4 kali bila pelaburan cryptocurrency melahirkan jutawan segera. 4. Glauber Contesoto, jutawan Dogecoin dalam masa 69 hari. Jutawan keempat yang akan kita lihat hari ini melabur di dalam cryptocurrency yang dikenali sebagai Dogecoin. Dogecoin ni, lambang dia kalau kita tengok adalah duit shilling berwarna kuning dengan gambar anjing dan ada tulisan wow. Ini adalah sebuah cryptocurrency yang dicipta sebagai lawak jenaka ataupun memes. Dicipta pada tahun 2013 dahulu oleh Bill dan Marcus Palmer. Tapi siapa yang sangka cryptocurrency meme ataupun cryptocurrency lawak jenaka ini mampu untuk mengubah nasib seseorang. Bila mana tahun ini harga Dogecoin melambung naik sebab ia dipromot oleh Elon Musk. Ini adalah cryptocurrency meme coin kegemaran Elon Musk. Elon Musk, kepada mereka yang tidak tahu, adalah seorang yang suka dengan lawak jenaka dan seorang yang suka dengan meme. Dia adalah lelaki ketiga terkaya di dunia. Elon Musk sangat suka dengan Dogecoin ni sehinggakan dia diberikan gelaran The Doge Father. Sempena filem gangster dulu tu The Godfather. Dan Elon Musk adalah punca terbesar kenapa harga Dogecoin boleh melambung naik. Elon Musk akan menulis tweet mempromosikan Dogecoin dengan pengikut-pengikut dia. Setiap kali Elon Musk tweet, harga Dogecoin mesti naik melambung. Contohnya, Elon Musk menulis Dogecoin is the people crypto. Di tweet yang lain pula, dia memuat naik gambar Doge dan juga emoji roket. Ada juga dia menulis tweet no high, no low, only Doge. Dan semua tweet-tweet dia ni membuatkan harga Dogecoin melambung naik sebab pengikut Elon Musk ni sangat-sangat ramai. Pada bulan April 2021, seorang lelaki yang dikenali sebagai Glauber Contesoto menjadi jutawan selepas 69 hari melabur di Dogecoin. Glauber adalah seorang penerbit muzik. Sekarang berumur 33 tahun, dia bertungkus lumus untuk menjadikan muzik sebagai kerjaya. Menurut Glauber, dia ada satu moto yang dia ikut di dalam hidup dia. Bayar bil kamu, beli makanan kamu, dan melabur. Bermula bulan Februari, Glauber membuat beberapa pelaburan di Dogecoin. Dia melabur di hari-hari yang berbeza. Dari hari ke hari, dia melihat peningkatan di dalam pelaburan Dogecoin. Dengan itu, pada 5 Februari 2021, semasa harga Dogecoin bernilai 4 sen, Glauber membuat keputusan untuk all in dengan melaburkan semua duit simpanan dia. Dia meminjam duit dari saudara mara, menggunakan kad kredit dan semuanya bernilai 256,000 US dollar. Pada 15 April 2021, pelaburan Glauber bernilai 1 juta US
dollar. Bila harga Dogecoin di puncak, jumlah pelaburan global bernilai sebanyak 2.3 juta US dollar. Tapi menurut Global, sehingga hari ini dia masih lagi belum menjual Dogecoin dia. Dia mahu menunggu sehingga 10 juta US dollar ataupun sehingga hujung tahun, mana-mana yang datang dulu. Itu adalah kisah tentang jutawan segera orang yang membeli cryptocurrency Dogecoin. 3. Tommy dan James, jutawan Shiba Inu dalam masa 51 hari. Seterusnya, kita akan lihat kisah adik-beradik daripada New York yang membeli sebuah cryptocurrency dikenali sebagai Shiba Inu. Shiba Inu menjadi popular selepas orang melihat harga Dogecoin mencanak dengan sangat tinggi dan orang mahu menjadikan kripto Shiba Inu sama seperti kripto Dogecoin tadi. Kalau Dogecoin dicipta pada tahun 2013, Shiba Inu dicipta pada tahun 2020, sebuah cryptocurrency yang jauh lebih baru daripada Dogecoin. Pencipta Shiba Inu ni tidak dikenali. Apa yang orang tahu, pencipta dia dikenali sebagai Ryoshi, dan menurut Ryoshi sendiri melalui satu artikel yang dimuat naik di medium.com, katanya dia tidak memiliki satu pun koin Shiba Inu ini. Mengambil masa hanya dalam beberapa minggu, dua beradik dari New York yang dikenali sebagai Tommy dan James ini bergelar jutawan dengan melabur di dalam Shiba Inu. Pada asalnya mereka melabur 200 US dollar, tapi melihat harga Shiba yang semakin naik dan naik, mereka membawa adik dan juga ibu mereka untuk melabur bersama-sama, menjadikan jumlah pelaburan mereka sekeluarga bernilai 8,000 US dollar. Semasa pandemik, Tommy dan James yang bekerja sebagai juru gambar orang kahwin tidak mendapat projek dan ramai yang membatalkan majlis mereka, membuatkan Tommy dan James ni kerugian. Dengan itu mereka memutuskan untuk melabur di dalam pelaburan kripto dan mereka memilih Shiba Inu. Pelaburan 8,000 mereka di dalam Shiba Inu menjadi 9 juta US dollar semasa harga Shiba Inu berada di puncak beberapa minggu yang lalu. Tapi setiap yang naik mesti ada turunnya. Selain dari Tommy dan James, ada seorang lagi pemegang saham Shiba Inu yang lebih besar dari mereka, dikenali sebagai Vitalik Buterin, dan Vitalik melakukan satu power move ataupun keputusan yang agak kontroversi. Disebabkan jumlah pelaburan Vitalik sangat banyak di dalam Shiba Inu, setiap gerakan Vitalik ni boleh mempengaruhi harga Shiba Inu. Dia boleh membuatkan harga Shiba Inu menjadi semakin naik ataupun boleh membuatkan harga Shiba Inu merundum. Vitalik memutuskan untuk menjual Shiba Inu dia selain memberikan keuntungan dia sebanyak 1.9 bilion kepada India untuk membantu India mengawal penularan COVID di sana. Gerakan daripada Vitalik ni membuatkan harga Shiba Inu jatuh merundum, secara langsung membuatkan pemegang-pemegang saham Shiba Inu ni kerugian. Menurut Thomas dan James, masa ditemu bual dahulu, mereka masih lagi belum menjual pelaburan mereka. Harap-harap diorang jual sebelum Vitalik jual, kalau tidak mereka akan menanggung kerugian ataupun mereka boleh tunggu untuk saham Shiba Inu naik semula untuk untung semula. Dan itulah kisah macam mana Shiba Inu menjadikan Thomas dan James jutawan segera. 2. Eric Finman, jutawan Bitcoin dalam masa 5 tahun. Bitcoin, kepala segala cryptocurrency, bapa kepada semua cryptocurrency. Kenapa? Sebab harga-harga cryptocurrency yang lain akan bergantung dengan harga Bitcoin. Kalau harga Bitcoin naik, harga cryptocurrency yang lain akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau harga Bitcoin turun, harga cryptocurrency akan turun. Bitcoin dicipta pada tahun 2009 dahulu. Pada masa itu tiada siapa yang tahu potensi Bitcoin untuk menjadi seperti Bitcoin hari ini. Sebagai contoh, kalau kita melabur di dalam Bitcoin tahun 2009 dahulu, 100 US dollar, pelaburan kita tu akan bernilai sebanyak 30 juta US dollar. Begitulah macam mana harga Bitcoin mencanak naik dari dulu sehingga hari ini. Ini adalah sebuah lagi cryptocurrency kegemaran Elon Musk. Elon Musk sendiri memiliki 1.5 bilion Bitcoin. Ada satu tahap dia membuat kenyataan yang syarikat dia Tesla akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran, membuatkan harga Bitcoin semakin mencanak naik. Namun begitu, dia menarik semula kenyataan ni bila dia cakap yang Bitcoin ni tidak bagus untuk alam sekitar, membuatkan harga Bitcoin jatuh merundum. Kenyataan tarik papan sorong papan daripada Elon Musk ni membuatkan ramai pelabur yang marah. Namun begitu, tidak dinafikan pelaburan di dalam Bitcoin ni boleh melahirkan jutawan segera. Contohnya,
Pada tahun 2011, semasa berumur 12 tahun, Eric membuat satu perjanjian dengan ibu dan ayah dia. Kalau dia dapat menjadi jutawan sebelum berumur 18 tahun, dia mahu berhenti sekolah. Eric kemudian melabur 1,000 di Bitcoin, yang pada waktu itu, satu Bitcoin bernilai $12. Dan semasa berumur 18 tahun, Eric berjaya menjadi seorang jutawan. Semasa video ini dirakamkan, harga Bitcoin ialah sebanyak $35,000, menjadikan jumlah pelaburan Eric pada tahun ini ialah 4.8 juta $. Dia diberikan gelaran jutawan Bitcoin yang paling muda di dunia. Hari ini Eric adalah pelabur kripto sepenuh masa. Katanya dia tidak mahu berhenti sebagai milioner, tetapi dia mahu menjadi seorang bilioner pula. Bercakap pasal bilioner, seterusnya kita akan lihat seorang yang menjadi bilioner dalam masa 6 tahun. Saya dah cakap nama dia tadi. Ini adalah kisah pasal Vitalik Buterin. 1. Vitalik Buterin menjadi bilioner dalam masa 6 tahun. Vitalik Buterin adalah seorang bilioner melalui cryptocurrency dia sendiri yang dia cipta, dikenali sebagai Ethereum. Ethereum ni kalau kita tengok, Floyd Mayweather pun melabur di dalam Ethereum. Ethereum dicipta pada tahun 2015. Sebab kenapa dia dicipta adalah untuk menggantikan Bitcoin, untuk menjadi pesaing kepada Bitcoin. Mereka menjanjikan proses jual beli yang lebih laju daripada Bitcoin, proses yang lebih selamat daripada Bitcoin. Dengan itu, dari tahun ke tahun, Ethereum menjadi semakin popular dan popular. Untuk Vitalik Buterin pula, dia adalah antara pencipta Ethereum. Dia mencipta cryptocurrency Ethereum ini semasa berumur 21 tahun. Semasa harga Ethereum bernilai $3,000, hasil pelaburan dia bernilai 1 bilion, menjadikan dia bilioner kripto paling muda di dalam sejarah. Tapi pada bulan Mei, Vitalik bukan lagi bilioner sebab pada bulan tersebut semua harga kripto turun dan harga Ethereum pun turut merundum. Jumlah pelaburan Vitalik jatuh daripada 1 bilion kepada 870 juta. Tapi dijangka akan naik lagi bila harga pasaran kripto pulih pada masa hadapan. Kita akan melihat satu fakta bonus tentang seorang lelaki yang dikenali sebagai James Howell. James Howell ni adalah seorang jutawan daripada Bitcoin, tetapi dia tidak pernah ataupun tidak boleh untuk mengeluarkan keuntungan dia di dalam Bitcoin tu. Sebab kenapa? Sebab dia hilang mesin yang menyimpan Bitcoin dia. Pada tahun 2013 dahulu, James Howell adalah seorang Bitcoin miner. Kalau kita cakap pasal Bitcoin miner ataupun Bitcoin mining, saya maksudkan orang yang mempunyai satu komputer yang sangat canggih dan komputer ni akan membantu proses pertukaran jual beli Bitcoin. Kalau mereka membantu proses pertukaran jual beli ini, alat tu akan menerima commission ataupun menerima sedikit keuntungan daripada proses ini. Dengan itu, semakin lama alat tu berfungsi, semakin banyak commission ataupun semakin banyak keuntungan daripada Bitcoin yang diorang dapat. James Howell ni pula memiliki alat ni dalam hard disk. Alat dia yang canggih tu ada 7,500 Bitcoin. Tapi masalah dia, pada tahun 2013 secara tidak senaja James Howell membuang hard disk dia tu yang memiliki 7,500 Bitcoin. 7,500 Bitcoin tu harga dia hari ini ialah 275 juta. Dan hard disk tu sekarang dipercayai berada di tapak perlupusan sampah di Wales. Dia menawarkan kota Wales sebanyak 52.5 juta, tapi dengan syarat dia dibenarkan untuk mencari ataupun menggali hard disk tersebut di kawasan tapak perlupusan sampah. Dan 52.5 juta ni hanya akan dibayar kalau James menemui hard disk tersebut. Tapi tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh kota Wales. Menurut James, kota Wales tidak mahu berjumpa dengan dia pun untuk berunding tentang perkara ini. Walaupun secara digital, James adalah seorang jutawan, tetapi realitinya dia hilang semua Bitcoin tu, membuatkan dia kerugian. Kita pada hari ini kisah-kisah macam mana pelaburan di dalam cryptocurrency ini boleh melahirkan jutawan dalam sekelip mata. Macam yang saya cakap tadi, kita dengar cerita-cerita ni memang sangat-sangat menarik. Tapi jangan kita cepat terpengaruh di luar sana, sebab untuk mendengar cerita-cerita ataupun kisah-kisah macam ni lah yang membuatkan orang senang terpengaruh, sebab semua orang pun mau dapat nasib yang sama. Macam yang saya cakap tadi, walaupun kita dengar kisah-kisah fairy tale ataupun kisah-kisah dongeng yang benar macam ni terjadi, realiti dia lagi banyak orang-orang yang rugi daripada orang-orang yang untung. Tetapi orang-orang yang rugi ini tidak dilaporkan di media. Dan ini bukan bermaksud jangan melabur di dalam cryptocurrency. Saya tidak cakap anda
melabur ataupun tidak melabur. Untuk melabur di dalam cryptocurrency ini memerlukan anda sendiri sebagai pelabur menjalankan penyelidikan anda sendiri. Jangan terpengaruh dengan kisah-kisah yang macam ni, sebab kalau kita fikir semula kisah-kisah ni macam loteri. Semua orang boleh main loteri tapi bukan semua orang menang. Tapi saya nak cakap cryptocurrency ni loteri. Cryptocurrency adalah satu pelaburan yang memang boleh menguntungkan anda kalau anda tahu teknik dan strategi yang betul. Sekali lagi, video ni bukanlah nasihat pelaburan. Ini hanyalah video perkongsian supaya kita semua boleh melihat kisah-kisah ni dan kita semua boleh membuka minda kita tentang apa yang berlaku di dunia kita sekarang ini. Kalau lepas ni anda mahu melabur di dalam cryptocurrency, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri, sebab antara satu terma yang paling popular di dalam pelaburan cryptocurrency ataupun pelaburan di dalam saham ni adalah DYOR, bermaksud do your own research. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Dan itulah perkongsian saya pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya kongsikan pasal pelaburan cryptocurrency ni. Kalau anda suka dengan perkongsian macam ni, mungkin anda belajar sesuatu yang baru dan mahu tahu lebih lagi pasal cryptocurrency ni, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah kalau anda mahu lagi topik-topik menarik pasal cryptocurrency ini. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kisah-kisah ini, mana satu yang anda rasa paling menarik? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik pada masa hadapan. Pastikan anda like, pastikan anda share. Jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Walaupun di Twitter kami tidak aktif, tapi follow je kami di sana. Nanti kami aktif di Twitter. Apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-kubi go, menarik setiap hari.